nun, sya, zal, Arabnya. Ya, okey, syiqaq, syaqaqa, syiqaq, dan juga darar, ra, darar. Okey. Setiap benda nusyuz, syiqaq dan darar ni dia adalah makamnya berbeza-beza, ya. Nusyuz ni apa dia? Syiqaq ni apa dia? Dan darar ni apa dia? Okey. Saya tidak mahu terlalu go deep sangat lah dalam apa nak tengok terminologi in Arab ke tak. Saya just terus nak lihat kepada praktikalnya pada hari ini. So nusyuz ini, saya nak you all faham, nusyuz ini bukan hanya kepada perempuan sahaja. Kalau kita kata perempuan ni nusyuz, lelaki pun boleh nusyuz. Dengar tak Rais? Nabil? Rais, ada lagi tak? Lelaki pun boleh nusyuz. Tapi selalunya normally dalam budaya Melayu kita nusyuz je perempuan. Kan lelaki kita panggil dayus biasanya kan. Tapi kalau sebenarnya nusyuz tu boleh terjadi kepada dua-dua pihak, suami dan isteri, yang mana apabila berlakunya penderhakaan ataupun ingkar dalam melaksanakan tanggungjawab. Contohnya, isteri tinggalkan rumah tanpa keizinan suami. Kena minta izin. Kalau ada yang tanya, kalau nak pergi kerja pun kena minta izin suami ke? Ya, kena minta izin suami nak pergi kerja. Kalau boleh, sepatutnya salam lah sebelum pergi kerja. Minta izin, pergi kerja dulu pergi kerja dulu bang. Ni tiba-tiba tengok hilang. Yalah macam tu kan. Daripada tak marah, daripada tak gaduh, boleh jadi gaduh kan. So nusyuz ni lebih pada macam derhaka lah, buat perangai, you know. So suami pun macam tu, nak bagi orang kata lesson kepada isteri kan, tak nak bagi dia nafkah bulan ni. Contoh tak nak bagi nafkah, dia tak nak layan aku. Contohnya seorang isteri tak nak layan. So gaduh. Mula-mula pergaduhan tu kecil mula-mula alahai mungkin melanggari rukun rumah tangga yang simple lah, maksudnya macam merajuk ke, tak nak masak seorang isteri ke, lelaki pun merajuk tak nak bagi duit kepada isteri ke, yang mana semua tu mungkin boleh diselesaikan dengan komunikasi yang berkesan. Kan kita dah belajar sebelum ni kan, ada komunikasi yang berkesan. Sebab tu pentingnya komunikasi ni. Pengalaman saya bekerja dulu, memang sebenarnya konflik-konflik ni bermula daripada pergaduhan yang kecil. Nusyuz ni lah, kecil-kecil je tetapi kerana gagalnya berkomunikasi dengan baik, and then ego, seorang tak nak mengalah, lama-lama dia menjadi konflik yang besar yang kita panggil syiqaq. Syiqaq ni up sikit. Tadi mula-mula nusyuz je, tak nak masak contohnya, tak nak balik rumah mak mertua. Tunjuk perangai. Mula-mula tunjuk perangai dekat rumah mak mertua, tak nak keluar bilik, duduk je dalam bilik Suami kata keluarlah keluar makan, keluar tolong mak kat dapur tu. Isteri tak nak. Contoh buat perangai. Buat perangai. And then suami dia pun mungkin tak sabar ke, geram lama-lama banyak sangat dah tersimpan, boleh buat gaduh. Syiqaq ni maksudnya gaduh, pergaduhan dia up sikit daripada nusyuz. Okey? Konflik yang berpunca daripada mana pula saya punya mouse. Konflik yang berpunca daripada keburukan kedua-dua belah pihak suami dan isteri. Dia kadang-kadang it's a normal untuk kita mendapat pasangan yang tak perfect. It's okay. Tak semua orang perfect. Tapi kalau kita tak communicate dengan baik, kita nasihat pasangan kita dengan baik, yang mana keburukan pasangan tersebut akan menjadi lebih teruk kan. And then that's why dalam rumah tangga suami dan isteri kena ada sifat halim. Halim tu lemah lembut bukanlah lemah lembut sampai pondan dan sebagainya Lemah lembut, cakap yang baik-baik sabar. Bukan suami kena sabar dengan isteri pun kena bersabar dengan suami. Be matured jangan kadang-kadang tu mengajuk sikit tu biasa kan. Ini kita je nak dipujuk, tapi bila pasangan kita pula merajuk, kita pula tak nak pujuk, tak nak cakap yang baik-baik kan. Cakaplah baik-baik. It's okay kan, it's okay.
Kadang-kadang you jadi baik, ini yang I selalu ajar diri I. I cuba untuk menjadi baik, talk nicely to our spouse. Sebenarnya bukan aku nak baik sangat pun dengan dia, but I am trying to be best for myself. Because I do believe that everything, the kindness that we do to other people, Allah will reward the same to us. Macam tu. Kita buat baik ke orang bukan sebab kita, sebab kita nak kan Allah reward kita. Okay, kalau tak di dunia, Allah akan berikan ganjaran yang baik untuk di akhirat kelak. So buat je baik kan. Tetapi kalau sampai ke tahap yang doror, apa ni doror? Ke tahap yang tak boleh lagi dah ni. Kita dah cuba cakap baik dengan dia. Kita dah cuba communicate baik dengan dia. And this is the time that kita tak boleh nak go along together. Ini ujian. Everyone has facing a different trials and different tribulations. Okay, kita tak boleh nak kata alah you patut buat macam ni, you patut macam ni. No. Because ada setengah orang rezeki dia mungkin berbeza. Semua orang trials ni berbeza. Cabaran hidup berbeza. And then jodoh rezeki pun berbeza. Mungkin ada rezeki ni insyaAllah you all dapat pasangan yang baik-baik. Yang tak sempurna pun tak apa. Yang hidung terangkat sikit ke, yang gigi jongang sikit ke, tak apa. Gigi jongang boleh pakai braces kan. But kita kena melihat suatu ujian tu dari sudut pandang yang matang, yang positif. Okay? But it's okay lah, kan sikit-sikit tu, imperfect sikit-sikit tu tolonglah abaikan ya. So insyaAllah akan lahirnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Seperti mana yang selalu diorang doakan kita bila kita kahwin ya. InsyaAllah. Okay, so Syiqaq ni gaduh. Tadi dah nusyus kan. Mula-mula tu nusyus, gaduh sikit-sikit. Tapi dengan tak ada komunikasi yang berkesannya, kata tak ada jalan penyelesaian. Okay, bergaduh lah. Syiqaq lah. Ni tak up sikit. Ke makam Syiqaq. Syiqaq ni gaduh. Antara contoh, berlaku konflik Syiqaq dalam hubungan suami isteri ialah sering berlaku pertengkaran. Dia dah keep arguing, dah keep fighting. Kalau nusyus ni sekali-sekala, mungkin dalam sebulan tu sekali dua. Tapi bila dah tahap sampai Syiqaq ni mungkin seminggu sekali bertengkar yang mana pertengkaran itu boleh membuatkan dah tak ada rasa sayang dah pun. Kan? So far pengalaman saya, kalau saya bergaduh ke, bukanlah bergaduh, saya bertelingkah sikit ke ataupun salah faham sedikit dengan suami ke apa ke, so far masih lagi sayang. Alhamdulillah. Gaduh-gaduh manja orang kata. Tapi kalau aku saya selalu cakap dengan diri saya, kalau aku rasa dah sampai ke tahap ni, rasa macam 2 hari dah tak sayang, I have to do something. Okay? I have to communicate. Saya memang communicate. Everything saya tak pernah simpan. Everything saya cakap. Yang tolong boleh tak sebelum tidur gosok gigi. Saya memang very outspoken. Suami saya pun very open minded. Saya kata, yang boleh tak lepas buka gosok gigi? Sebab saya sangat sensitif dengan bau. Kan? Tolong setiap kali solat kumur-kumur ke, bersihkan mulut, mandi sentiasa. Saya sensitif sikit dengan bau yang kurang menyenangkan. Begitu. But communicate dengan cara yang baik. Janganlah kita peli dia ya. Ini bau kambing mana ni? Janganlah macam tu. Melainkan suami you memang supporting gila kan. So ni bau Ni bau lembu sawah mana pula ni? Kan kita tak peli. Jangan peli-peli. Cakap elok baik-baik. Boleh tak sebelum tidur tu you mandi dulu ke? You see? Saya sebelum tidur mesti kena mandi sebab saya suami dan isteri selalunya sebelum tidur kita orang jogging. Lari kat treadmill. So berpeluh kan? So mesti kena segarkan badan, wangikan badan sebelum tidur. Macam tu. So communicate ya. Kadang-kadang kan benda-benda simple macam ni boleh gaduh tau. So jangan main-main ya. 5 tahun yang pertama ataupun 2 tahun yang pertama memang mencabar. Dari sudut financial memang sangat mencabar. Okay. So
jangan risau sangat dengan apa orang kata, ya. So jangan nak ikut sangat style orang. Kadang-kadang kan yang kes yang saya sebelum ni berlakunya pergaduhan sebabnya pasangan itu dia tengok drama TV contohnya. Dia tengok kawan tu post kat Facebook, "Yang tengok ni orang ni baru juga kahwin, setahun kahwin tapi dah pergi hotel 5 bintang, you know." Kita tengok orang, kita pun want to do the same. We want the same, you know. Kita pun nak benda yang sama. So kita minta kat husband. And then peli-peli husband kan. You ni asyik tak ada duit je, you know. So jangan cakap macam tu, ya. Kadang-kadang tengok dekat Facebook tu, tengok sajalah. Jangan sampai benda tu terkesan dekat diri. Ataupun kalau tak, kalau you all jenis suka sangat nak tengok orang punya, and then you all sendiri terasa, you all kena puasa lah media sosial. Tak payah tengok media sosial. Tu semua fitnah je yang boleh mendatangkan, boleh memberi pengaruh yang buruk kepada diri kita. Kalau you all tak boleh nak control. Ya? Ada setengah orang dia kebal. Very kuat mental dia. Mental dia very fit. So apa-apa orang post, apa-apa komen orang, dia tak kisah. Dia kata buat apa aku nak kisah dengan komen-komen. Ada, saya perasan ada artis-artis yang macam tu yang very mental dia very fit, ya. Tengok artis-artis kan macam mana dia boleh filter. Ni yang mana baik kita ambil. Macam tu lah. Alright. So alright. Okay, kes mahkamah. Kes fasah yang tidak melibatkan kecederaan fizikal yang teruk. Okay, banyak sekali kes-kes fasah, kes cerai biasa pun sebab dia orang tak boleh ada, tak ada persefahaman lagi untuk meneruskan rumah tangga mereka. Sebab itulah mulanya daripada nusyus yang kecil-kecil, lama-lama tidak ditangani dengan baik, ya, dah tak ada dah rasa kasih sayang tersebut. So anda semua adik-adik kena tahu bila waktunya aku kena, kadang-kadang tu gaduh sikit apa, tapi bila you all kena tahu set alarm, ya, set alarm ni bila you kena stop daripada fighting ataupun merajuk. Alamak, tengok suami dah tak apa, tengok suami kan nak merajuk sampai pukul 12 malam contohnya. Tak tunggu suami pujuk. Ada kan? Tapi sampai pukul 1 ni suami tak pujuk lagi ni. You all rasa you all buat macam mana? Macam-macam nanti happen dalam berumah tangga. Tapi saya dah lebih daripada 5 tahun kahwin, dah 7-8 tahun saya kahwin. Walaupun masih baru, tapi dah banyak dah saya belajar. Suami saya jenis yang pujuk-pujuk sikit-sikit lah. So saya kautim je kan. Merajuk sikit-sikit saja. Yang selebihnya saya kasih diskaun lah. tak kuasa lah saya nak layan perasaan. I have a lot things to do, you know. Saya ada anak-anak untuk dibesarkan. Saya kena make sure yang saya berada dalam keadaan mental yang sejahtera, you know. Sebab I have to think about my children and my family. And Alhamdulillah my husband pun quite responsible. Alhamdulillah. Itu mungkin rezeki kat situ. Okay. Dari sudut financial pun 5 tahun awal-awal tu, setahun 2 tahun pertama ada cabaran. Alhamdulillah selepas itu we manage well. Tu boleh kata we manage well. Okay. Ni syikok. Bila dorar ni, bila dah sampai pukul-pukul. You tahu tak yang kes yang baru-baru ni? Yang kes berkaitan dengan yang seorang suami dia pukul isteri dia tu. Sekejap saya tunjuk kalau ada. Ni. Saya share ya. Boleh nampak tak? Sekejap saya ada grup ni sebenarnya. Grup keganasan rumah tangga. I am an activist. So ini adalah grup lapor saya. Apa-apa yang berkaitan keganasan rumah tangga dan juga training-training yang berkaitan keganasan rumah tangga, memang kita orang akan update dekat sini. Ini tim saya. Ada lawyer, ada aktivis, memang aktivis semuanya. Sekejap saya baca dulu alang-alang. Berkaitan yang kes yang ni. Alahai, saya tak sempat baca ni, baru dapat. Ya, yang dia kena, ada siapa tak tahu? Pernah nampak? Baru-baru ni je. Sehari 2 ni. Dia didera oleh suami dia. Saya baru buka ni. Boleh buka tak gambar? Nampak tak skrin saya ni? Nampak. Anak dia kecil lagi. Ni dah doror dah. Dah keterlaluan suami dia pukul. Apa ni? Tak boleh nak. Ni sekejap Sekejap deh. Tak reti lah saya nak buka kat sini.
Oh macam tu. Anak dia paling besar pun berapa tahun ni? Anak paling kecil, ya Allah saya tengok dalam akhbar tu baru 2 tahun. Sekejap ya. Tak jelas ya Allah ya Tuhanku. Sampai lebam-lebam dah tak sedarkan diri ya. Pernah tular bertahun di belasah suami. Ibu muda baru mahu bangkit hasil bantuan ramai. Oh sebelum ni pernah. Oh aduh hai Allah. Ni yang baru ni. 32 tahun bayi saya. Nantilah saya baca. Okay, kita kembali mana kita punya ni. Itu darar tuan-tuan. Tuan-tuan, perempuan, adik-adik saya kasihi sekalian. That's why saya cakap sangat Saya cakap kepada, kalau saya pergi mana-mana program, saya selalu kata kat adik-adik saya, tolong jangan berhenti belajar sampai tahap ini. Kalau you all diploma, tolong sambung belajar lepas ini. Okay, kalau you all kata saya orang miskin, miskin bukan penghalang. You boleh buat 2 kerja. You boleh buat, belajarlah, ambil lepas ni sambung belajar lagi, bekerja, ambil part time. You can do this. Okay, everyone can do. Sebab apa? Sebab banyak-banyak kes ni yang mana diorang dipukul suami, sebab ni diorang tak berani nak keluar daripada rumah tangga yang darar. Kenapa tak berani nak keluar? Sebab diorang tak ada financial yang stabil. Saya cakap benda ni seriously adik-adik, sedih tau. Sebabnya itulah, sebabnya banyaklah orang belajar pandai-pandai kan, tapi diorang banyak berkorban untuk keluarga. Mungkin ada mak-mak anda semua pun kat sini yang mana tidak bekerja bukan sebab tak pandai. Sebabnya memberi fokus kepada anak-anak. Saya pun, mak saya pun pandai orangnya. Tetapi mak saya tak sambung belajar sebab setiap tahun beranak dan beranak. At last dah tua-tua macam nak kerja biasa-biasa je lah. Kan? Sebab tu saya melihat kepada kestrugglean ibu saya kata saya nak sambung belajar sampai PhD. Saya kata saya nak sambung belajar sampai PhD. Siapa pakwa-pakwa yang datang? Pakwa-pakwa yang datang. Saya pernah ada yang kata tak payah sambung PhD, nanti saya ni diploma je. I don't care. We clash. Saya tak suka orang yang limitkan harapan dan angan-angan. Angan-angan, I mean my dream. Saya tak suka. That's why adik-adik perempuan sekalian ada prinsip bila dalam relationship. You letak mana? You nak jadi apa? Lelaki sekarang dengan musim COVID ni, mungkin you all akan habis tahun depan, tahun depan akan habis. You all nak kerja apa? Cadangan saya sambunglah belajar. Sebab kerja mungkin agak tough. You all boleh kerja biasa-biasa, 7E. Boleh kerja dekat pasar raya mana-mana. It's okay as long as halal. Peduli apa orang kata kita kerja pasar raya, bukan kau yang bagi aku makan. Kita sendiri yang bagi kita makan. Kerja, belajar part time. Mula-mula memang struggle but you akan menuai hasilnya nanti 10 tahun akan datang. 10 tahun akan datang. Saya menjadi doktor hari ini, jadi pensyarah hari ini adalah bermula daripada seorang remaja perempuan yang biasa-biasa saja. I dream big, you know. But sekarang ni pun saya tak rasa saya bagus mana pun. Saya nak naik lagi pangkat after this. Tapi I have to contribute more. Saya suka jadi sukarelawan. Saya suka berjumpa dengan community. Bagi adik-adik kita semua ni pemahaman. You know, masa saya di Selangor dulu, pergi ke mana? Rumah-rumah kebajikan yang mana yang mengandung, adik-adik mengandung. It's okay with your past. You all semua, it's okay. So everyone do mistake. Everyone did a mistake, you know. Tapi jangan sekali-kali menghancurkan harapan mereka. You can dream. Silalah bermimpi. Kerana kejayaan itu pun bermula daripada mimpi. Tapi adik-adik perempuan dan juga adik-adik lelaki, tolong jangan berhenti belajar hari ini. Okay? Dream big, you know. And then gapai, belajar sampai. Sebab apa? Inilah
yang mana saya buat saya dan tim lah sebenarnya kita orang buat analisis kenapa anak ni macam tadilah kes Allahyarhamah tadi tu dia fikirkan berkaitan dengan anak-anak. Saya baca sikit dia kata sebab fikir anak-anak dia pun tak kerja yang stabil kan. So mengharapkan suami je fikir anak-anak. Ya, kalau kita ada sumber kewangan yang stabil, kita mungkin lebih confident ni mungkin berbeza. Betul. Betul, kerja lah you all. Nak kerja yang baik mesti kena belajar pun baik, you know. And then it's okay struggle. You all target 5 tahun ke belakang ni you all mungkin akan susah sikit. It's okay. Kita akan boleh. Kita pasti boleh. Susah sikit tak apa. Susah kita punya miskin sekarang ni, susah kita sekarang ini tidak akan sekali-kali mematikan kita. You all takkan mati punya miskin. Saya kena cakap ni sebab saya sedih sebab Ramadan baru-baru ni betapa banyak sekarang laporan keganasan rumah tangga yang mana makcik-makcik kena, you know, tak makcik-makcik pun, yang muda-muda pun banyak kena pukul, you know. Ya, masing-masing dengan COVID-19, kena berhenti kerja suami, kena berhenti kerja, stres, nampak sih. Financial problem is the big crisis. Jangan main-main. Financial problem. So, bila tak stabil, kewangan tak stabil, otak pun tak stabil. Tak boleh nak orang kata bersabar dan sebagainya. And then balik rumah, isteri pula minta macam-macam, pukul, tampar isteri tu, sepak, terajang. Ya. Macam kes yang tadi tu saya tunjuk kat Facebook tadi tu, tu saya tak berani nak komen kan. Mungkin kadang-kadang pengalaman saya sebelum ni, lelaki yang suka pukul-pukul ni, satu dia, pertama, kebarangkalian dia dadah. Orang yang ada addictive. Dia ketagih. Orang selalu ketagih. Bila dah ketagih terhadap suatu benda ni, dia sukar untuk kawal, you know. So selalu dadah, suka minum arak ataupun berjudi. Sebab bila berjudi kalah kan, alung cari dan sebagainya, you know. Dia terpaksa untuk mencari duit. Lepas tu, you know, macam tu lah. Selalu mesti ada benda-benda ni. Unsur-unsur dadah, unsur judi. Ini pengalaman saya. So please, para suami semua, adik-adik lelaki, tolonglah empower yourself. Everyone, lelaki perempuan kena empower yourself dengan ilmu. Ilmu dari ilmu. Iqra wa iqra. Bacalah, tuntutlah ilmu, jangan malas. Ya. Kalau kita nak pergi serang ni Facebook Israel ni pun kena ada ilmu. Ini paling-paling komen pun apa? My mom, your mom is green. You know? Kat komen-komen macam tu je. Tak ada fakta langsung. Come on. Kena gain some knowledge. Berkaitan dengan Palestine. Berkaitan dengan Israel. And then that's why you can fight dengan fact. Dengan fakta. Baru nampak matured. You know? Dah sampai ke Palestine pula. Itu dora yang lagi besar. Ini dalam rumah tangga, dalam komuniti yang kecil, you know. So please ada knowledge. It's okay to imperfect, sikit-sikit tu tak apa, tak perfect pun tak apa. But jangan tinggalkan semua. Jangan, okay, bab penagihan ni, jangan start ya adik-adik. Jangan start dadah, jangan start sentuh arak dan sebagainya. Sebab ketagih. Bila dah ketagih, sangat suka. Baru-baru ni saya pergi ke training aktivis saya dadah agensi under AADK. Ya Allah, dibawakan 5 ke 10 orang testimoni yang mana adalah bekas penagih dadah. Dia kata memang sukar memang sukar nak kontrol. Dia mengambil masa 10 tahun untuk baik daripada dadah. Dalam 10 tahun tu ada yang pengisap dadah 10 tahun tu, ada yang kehilangan keluarga. Ada dah bercerai-berai, tapi ada yang isteri masih setia. Sedih ya? Right, next. Okay, sekiranya anda diuji ataupun ahli keluarga anda diuji dengan keganasan rumah tangga, doror. Dah dipukul, dah di itu, dah di ini, apa you akan buat? Ini adalah saya punya gambar rajah. Saya buat untuk saya punya artikel berkaitan dengan mental illness. So dia lebih kurang je.
mental illness saya buat kan disebabkan domestic violence, keganasan rumah tangga yang happen dalam rumah tangga. So bila dah selalu gaduh kan, akan memberi kesan kepada kesihatan mental, ya. So apa yang you nak kena buat? Bila you dah mental selalu kena pukul dengan suami, na'udzubillah ya, kena pukul dengan mentua contohnya, you akan stress. And then bila you stress, you pukul anak-anak pula. That's why you kena control and then you kena ambil langkah-langkah. Ini ilmu. So I have to untuk sampaikan literasi ilmu ini, literasi keganasan rumah tangga ni kepada anda semua. Ya? Sekejap saya nak buka lampu. Okay. So, apa yang langkah-langkah? Bila you all kena diganasi dalam rumah tangga, apa yang you all kena buat? Pertama ni identify siapa support system awak. Apa tu support system? Iaitu sistem sokongan. Siapa yang boleh awak rely on? Nak bagi tahu siapa ni, aku kena pukul ni, nak bagi tahu siapa? Bagi tahu kawan, bagi tahu jiran, bagi tahu mak senah, bagi tahu ibu bapa kita. Carilah orang yang boleh dipercayai dan bukan yang step us back. Okay? Bukan yang step belakang kita. Okay? Support system ni you all tahu sendiri. Siapa support system, siapa yang you all boleh rely on. Mungkin best friend you, mungkin ayah you, mungkin adik-beradik. You percaya dia, call dia. Dapatkan, kalau you all ada kawan peguam, call. Kalau you kenal Dr. Farah kan, call Dr. Farah, message Dr. Farah. Saya dalam 2 tahun saya berkhidmat di UiTM, I got a lot of messages from students. Banyaknya mereka luah perasaan berkaitan nak bunuh diri, ada, berkaitan nak putus tunang, ada, dan juga telah terlanjur pun ada. So insyaAllah I will listen to you with open heart insyaAllah, ya. No judge. Yang paling penting, no judge, ya. Jangan judge orang, jangan kritik orang tersebut. Ya. Saya selalu tak memberi pun, bila orang tu luah perasaan, saya selalu tidak memberi nasihat sangat pun. Saya suka mendengar sahaja, macam tu. Okay, seterusnya kredit dan juga certificates. Okay, bila you all nak keluar daripada rumah, nak keluar ni, dah tak tahan ni, you kena ada kredit. Kena make sure you all kena ada duit. Macam mana kalau you all tak ada duit? Kalau you all tak bekerja? See? Penting tak penting? Sebab ni nak keluar ni, nak ambil Grab kena duit. Everything needs money. Jangan kata aku tak materialistic. No, I don't need money. I need a love more, you know. Ambil lah kau punya love tu, okay. At last memang kita perlu money. Ya. Nak keluar daripada rumah tangga, esok konon suami sorokkan kunci, sorokkan macam-macam, ya. Kalau kita jumpa dengan suami, dapat suami macam tu, na'udzubillah, ya. And then nak keluar tu, nak cari Grab ni, nak call orang ni, apa benda semua perlukan duit, you know. And then make sure simpan semua sertifikat kahwin, sebab nak bawa kes ke mahkamah kena ada sijil. Janganlah ambil mudah semua dah kahwin, main campak je CV. Buat satu file, manage baik-baik file you all, file receipt, semua simpan. Okay, certificates, nampak ni. Needs ni keperluan kredit, duit kena ada sertifikat, sijil semua simpan. Sijil kelahiran anak, sijil ni macam mana kita simpan kita punya license, IC dan sebagainya. Macam tu kita kena simpan sertifikat kahwin kita, marriage certificate, birth certificate dan sebagainya, simpan. And rights, hak you all kena report, keluar pergi report balai polis. Kalau kena pukul, pergi doktor cepat. Kalau ada lebam-lebam, doktor sahkan, doktor akan buat surat. Ya, orang ni sekian-sekian ada lebam-lebam, ada luka. Sebab ada kes yang mana dia kata dia kena pukul dengan suami, bla 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 bla. Bila tu puan, saya tanya. Rupanya dah 6 bulan yang lepas, lebam pun dah hilang, luka pun dah baik. Oh ya ke? Dia kata saya tak tahu pula kena buat report, tak tahu pula kena buat check up. So hari ni saya bagi tahu dekat adik-adik semua, kena buat report,
kena buat check up. Faham tak faham? Faham tak? Faham. So kalau jumpa siapa-siapa, kalau tak kena pada diri awak, tak kena pada batang hidung awak, tapi kena kepada batang hidung orang lain, you all adalah bertanggungjawab untuk menjadi support system kepada orang. Okay? Inilah illiterasi, inilah knowledge yang saya nak bagi pada anda semua hari ini. Kalau tak kena kat batang hidung kita kena jadi support system kepada orang lain. Bantu orang tersebut. Kau kena pukul ke dengan suami kau. Okey, macam ni, aku tolong kau. Kita pergi buat report polis. Kita pergi check up. Pergi check up doktor. Okey? Tolong. Tak mampu buat semua, tolong bagi tahu kepada mereka. Okey, last but not least. Ini adalah mitos ataupun stereotip keganasan rumah tangga. Sikit lagi. Berapa dah ni? 5.5. Okay. Sosial, ekonomi, emosi. Banyak gila. Ini adalah perbincangan saya dengan grup-grup aktivis saya. Apa mitos-mitos selalunya dalam keganasan rumah tangga? Perempuan keluar rumah tanpa izin suami, jatuh talak or no shoes. Menjadi janda adalah aib. No, perempuan keluar rumah tanpa izin suami tidaklah no shoes 100%. Ya. Habis kita asyik sama yang saya pun terfikir sebab tengok dia kerja malam. Lepas nampak dia dapat amal dia. Siapa yang tak mute tu? Mute. Mesti dia tak okey balik dengan awak. Aduh, hai. Okay, menjadi janda adalah aib. No, janda tak ada aib. Tapi dah jadi normal kan dalam masyarakat kita. Ini mitos semua tu. It's okay to be janda. It's okay to be not okay, you know. Menjadi ibu tunggal adalah aib. Anak tanpa bapa. Anak tanpa bapa akan terjejas sebab tak ada kasih sayang bapa. Ini selalunya untuk orang yang mengandung luar nikah. Mulalah akan mendapat hinaan dan cercaan daripada netizen. You know, orang luar nikah. No, please no judge. Okay, don't judge mereka. Okay. Banyak ni, boleh baca mitos-mitos. Proses mahkamah rumit dan lambat. Tak. Kalau you all tahu salurannya betul, you all faham, you all ada knowledge, insya-Allah mudah. Memukul isteri ialah ajaran agama. Siapa kata? Ya? Memukul isteri yang dalam Al-Quran kata kalau untuk kita nak asingkan isteri yang derhaka kan, adalah kan. Tapi itu adalah alternatif yang paling last sekali. Tapi bukannya boleh pukul sembrono. Ini sikit-sikit dah pukul. Sikit-sikit dah pukul. No. Okay. Suami wajar dilayan seperti raja. Siapa kata? Siapa kata suami kena dilayan seperti raja? Kita semua kena hidup aman damai. Suami, kalau you rasa you seorang ar-rijal, al-qawamun, ala-nisa, seorang lelaki, ketua kepada wanita, you kena bantu isteri-isteri mencari nafkah. You kena bantu isteri-isteri masak kat dapur. You know, masak kat dapur panas kan? Bantulah isteri tu. Siapa kata suami itu raja? Tak. Kita semua ada peranan kita. Okay, ini secara ringkas ni dari sudut sosial. Mitos dari sudut ekonomi pula. Ini you all boleh share nanti ya. Saya akan share dekat groups slide ni dekat Padlet. Kat Padlet you all boleh tengok. Kalau you all nak gunakan sebagai modul nanti you all kena buat sulam kan. Nanti tolong ya. Boleh baca balik semula ekonomi ni, mitos. Jika bercerai semua harta suami dapat. No. Suami dera, suami yang bayar bil perubatan. Jadi, okeylah dia bertanggungjawab juga atas apa yang dilakukan. Ini tu apa perbincangan hari itulah. Suami yang berhak atas kewangan isteri bekerja. Siapa kata? Ya, ini semua mitos ya. Dan emosi pula. Keluarga akan malu jika hal terbongkar. Ini untuk yang kes kalau keganasan rumah tangga lah. Tak nak sebarkan, takut malu. No. You kena tuntut hak anda. Ya, tuntut hak. Ada masalah memang kena bercerai atau tinggalkan suami. Tak, ya. Tak semesti, kita kena bincang, ya. Jangan tinggalkan terus pasangan kita. Ada masalah, bincang. Lelaki je boleh tentukan hidup wanita. No.
Ya, lelaki saja boleh melindungi wanita. No. Wanita juga boleh melindungi lelaki. Lelaki juga boleh melindungi. Sama. Saling melindungi. Okay? Lindung tu bukan lindung fizikal saja. Lindung mental, kewangan dan sebagainya. Selagi tak kena pukul, tidak mengapa. Tanggung kesakitan lain. Okey, selagi tak kena pukul, tak apa. Tanggung kesakitan lain. Macam ni. Contohnya, Nusyus tadilah. Suami tu ada setengah suami yang tricky tau. Contohnya, dia tidak dia kalau dalam enactment undang-undang, suami yang tak bagi nafkah 3 bulan berturut-turut, isteri boleh bawakan itu ke mahkamah. Okey, kalau suami apa tu tak jalankan nafkah 3 bulan berturut-turut, tapi suami ni pandai. Dia selang sedi sebulan, bulan ni bagi, bulan depan tak bagi, bulan ni bagi, bulan depan tak bagi, bulan ni bagi. So isteri nak tuntut pun tak boleh. You know, sebabnya yang dalam enactment 3 bulan straight berturut-turut tak bagi nafkah. Pandai. Ada juga yang jenis yang dia jenis mulut lancang ya. Dia hina isteri tu dan sebagainya, tapi dia tak pukul. So kat mana dorornya tu kalau tak ada pukul? That's why enactment section 53 enactment Undang-Undang Keluarga Selangor dan juga Akta Undang-Undang Kuala Lumpur ada menekankan berkaitan dengan mental illness. So siapa-siapa yang kena hina dengan suami, dengan keluarga suami, kalau dah tak ada jalan penyelesaian dah, memang tak tahan dah ni ya. Dah 20 tahun kahwin, kena hina sampai stres ya, kena pergi masuk hospital sakit jiwa ke contoh kan. Boleh bawakan ke mahkamah syariah dengan alasan dihina dengan kata-kata yang kesat dan sebagainya. Ada ya, ada kena hina dengan suami, keluarga suami, tapi suami tak pukul. Suami bagi nafkah. Dia tak pukul, bagi nafkah, tapi dia hina sampai buatkan seorang isteri tu stres. Okay, ni boleh baca. And itu saja. Ada siapa nak tanya berkaitan sulam tak? Okay, sulam tu kertas kerja, you all boleh tengok dekat Padlet. Saya ada bagi kan dekat Padlet. Okay, kat sini. Dekat week 6. Boleh tengok kertas kerja. Ambil kertas kerja kat situ. Okay, ikut contoh. Ni ada link group, saya akan tengok jap. Ada tak yang tak isi lagi ni? Sikit ya. Ada siapa nak tanya saya berkaitan sulam? Ni group 2 ni. Umay. Tak isi lagi ni. Umay. Ada tak Umay? Izzah Atira. Masrurah ni tak ada dah. Dia dapat pengecualian Koko. Umay. Izzah Atira. Aimi. Ya. Okey, untuk grup D ni, grup C dan grup D ni gabung je lah sebab sikit sangat. So gabung. Doktor. Ni kira grup. Ada apa nak tanya tak? Doktor. Untuk yang nama aktiviti tu kan? Ya, tak dengar. Untuk yang nama aktiviti tu, Saya letak tajuk program kita orang tu letak yang sulam tu. Apa? Sorry, yang tak dengar. Yang nama aktiviti tu kan? Okey. Nama aktiviti jap yang dekat kita kerja tu kan? Okey, nama aktiviti. Tajuk program kita orang tu ataupun yang sulam tu, yang asal tu. Okey. Nama aktiviti you all boleh buat apa-apa ayat yang catchy ke sekati. Saya memang bagi you all kebebasan buat nama aktiviti yang catchy, yang yang ada unsur-unsur marketing yang bagus kan. Tetapi modul tu you all bolehlah guna yang draft sebelum ni. You all nak guna
sebab saya ada dapat permintaan sebab ada yang dah buat yang analisis filem. Yes, you boleh review filem. And then you kaitkan dengan syllabus kita. You buat sharing. Nanti you all buat sharing dekat IG ke, kat YouTube ke, kat Facebook ataupun Google Meet. Semua kena record ya. Live tersebut you all kena save live tersebut sebab nanti kena buat laporan. Dia macam buat program. Siapa yang biasa buat program ni tahulah. Mudah. Tapi ni kita kerja senang je. Saya harap semua boleh hantar dalam sekejap je lah ni isi hasil aktiviti ni. Sekejap je. Okey. Yang senarai nama ni sebab tadi ada yang tanya. Senarai nama pelajar ni tak payah bubur lagi pun tak apa. Nanti kosongkan dulu. Nanti last sekali kena hantar balik dengan senarai nama yang lengkap dan juga dengan report. Faham tak? Faham, Doktor. Okay. Tapi kalau siapa yang dah ada senarai nama boleh. Yang tak ada pun tak apalah, lepas nanti you all punya event and then you all kena lengkapkan balik semula. Sekejap. Saya nak tengok siapa lagi yang tak ada semua. Okay, rasanya tu je lah kot. Rasanya grup 1 ni je yang baru. Tak semua grup. Yang pegawai kurikulum tu yang kena ikutlah contoh Doktor bagi ke? Yang kita kerja, sorry tak dengar. Apa dia? Yang pegawai kurikulum tu ada untuk tantangan. Oh ya, ikut saya. Itu tadi contoh je. So tantang saya ya. Tak apa, saya tak nanti bagi je kat saya. Semua orang yang tak lengkap pun, senarai nama tak lengkap pun tak apa. Nanti bagi sekejap je buat ni. Buat ni sekejap je cocok-cincong. Nama pegawai saya. Okay. So, bila you all kena buat sepanjang bulan 6 ni, hopefully. Boleh start buat live tersebut bermula minggu depan sehingga pertengahan Jun. Sebabnya saya nak minta anda hantar report hujung bulan 6. Bila-bila pun boleh buat live sekejap je, sembang-sembang kan. 1 jam, you all present idea berkaitan dengan siapa sini yang saya nak tanya yang dah buat draft yang analisis filem tu? Ada yang dah buat ke? Ada tak yang dah buat? Tak ada? Tak tahu. Ada ke yang dah buat? Tak dengar lah saya. Tak. Okay. Tak buat lagi? Okay. Boleh guna analisis review kalau ada yang dah draft. Boleh guna tu ataupun nak buat lain pun tak ada masalah. Tetapi saya nak you all buat skrip sikit. Kena ada draft sikit, saya akan tengok. Tak payah ada template pun tak apa. Kalau you all nak buat, contoh nak buat instant family, still nak stay dengan tajuk analisis review ni, teruskan. Kalau yang macam ada di 2 grup ni pecah kan, boleh je sama-sama tajuk pun tak apa. You all nak buat review filem kan, pun boleh. Tapi saya nak tengok draft. Draft tu buatlah yang ringkas je, point pun tak apa. And then ni lah. Okay? Boleh tak? Nanti sebelum draft tu hantar pada saya secara private kepada saya. Sebelum you all nak buat live nanti. Tak payah susah-susah, relax je. Contoh kalau nak buat live minggu depan, hari Khamis, malam. Bila? Boleh. Malam boleh, subuh pun boleh, maghrib. Yelah, janganlah maghrib solat tu kan. Sebelum tu, sehari 2 hari sebelum, tunjukkan saya draft. Okay, tunjukkan saya draft. Boleh? Boleh tak semua? Boleh. Tunjukkan saya draft dulu. Ya. Kalau ambil tajuk lain tapi pasal keluarga boleh je kan? Contoh kalau saya Tak dengar. ambil, Apa dia? kalau nak ambil tajuk lain tapi yang boleh. berkaitan dengan keluarga. Contohnya saya nak ambil pasal communication dalam keluarga. Boleh. Apa-apa yang berkaitan dengan syllabus kita.
Tahun yang part 1 sebelum ni pun, yang semester sebelum ni pun boleh. Sepanjang HKR 111A dan HKR 221A ni boleh. Apa-apa berkaitan dengan syllabus kita. Siapa yang nak follow analisis filem pun boleh. Nak stay dengan tajuk yang saya bagi pun boleh. Yang lain pun boleh. No problem. Ada soalan lagi? Tak ada doktor. Doktor nak tanya. Ha. Minimum bilangan peserta 10 orang kan? Sorry? Minimum bilangan peserta 10 orang kan? Yes, 10 orang peserta. Terdiri daripada siapa? Termasuk ahli grup juga ke tak kira? Yang 10 orang. Boleh lah masuk ahli grup pun tak, termasuk ahli grup pun tak apa. Tapi you all kena save live tersebut ada bukti yang at least 10 orang. Tapi nak selamat kalau boleh tak termasuk ahli grup lah. Kalau dekat Facebook, kalau buat live kat Facebook kan senang dapat. IG ke kan senang dapat. Tak nak? Nak buat kat Google Meet je. Kalau malu lah. Kalau jenis tak malu tu boleh je kat YouTube. Sebab kita memang nak bagi pemahaman kepada masyarakat kita, ya. Lagi? Ada soalan? Doktor, Ya. pembangunan modul yang 20% dan pelaksanaan program 30% tu macam mana? Macam mana soalannya apa? Ya, nak lain. Diam. Okey, penyediaan modul ni yang itulah yang draft yang you all kena bagi kat saya tu. Okey. Okay, so memang kena hantar draft. Saya akan tengok idea. Saya akan tengok you all punya point-point. Tapi tak payah ikut template sangat pun. Saya akan lihat sesuai atau tak sesuai macam tu je. Untuk you all jadikan konten. Untuk jadikan konten. Sesuai tak sesuai. Don't worry lah. Tapi kena buat draft. Kena hantar pada saya sehari, 2 hari ataupun seminggu sebelum you all nak live. Buat point-point, hurai-hurai sikit-sikit je. Okay? Kalau anda kata you all nak buat live, you all nak buat forum. Okay, seorang moderator, 4 orang lain akan sebagai panel. Okay? Buatlah, gabung-gabungkan semua orang. Yang host akan cakap apa, yang panel akan cakap apa, ya, apa soalannya. Macam tu, macam forum. Saya akan tengok you all macam mana you all structurekan soalan anda itu. Okay, itu penyediaan, itu adalah pembangunan modul yang draft-draft ni. Kertas kerja yang ni kena hantar ni, senang je kertas kerja. Saya rasa semua orang dapat 20 kot, kan? Semua orang akan dapat insyaAllah lah 19-20 markah saya bagi. Pembangunan modul yang draft ni 20. Pelaksanaan program yang live yang orang buat tu, saya akan tengok ya. Kalau saya tak tengok secara live, saya akan tengok secara recording. Saya harap saya boleh tengok secara live lah, saya terus bagi markah. Okay? You all kena bagi tahu you all nak live kat Facebook ke, saya akan tahulah Facebook you all ke, Instagram ke, apa ke, Google Meet, apa-apalah saya akan tengok. And then laporan bertulis nanti kena buat laporan, setiap orang kena buat laporan. Template ni saya akan bagilah. Okay? Dan juga video refleksi pelajar, ni dah hujung-hujung nanti kita kena buat video refleksi. Seorang dalam seminit 2, individu. Yang ni individu. Soalan lain? Rais, Nabil ada soalan tak? Doktor, maksudnya yang modul tu just kita kalau point-point je lah. Kalau buat dalam mind map, kita pecahkan point-point apa kita nak cakap je macam tu. Boleh. Modul tu korang buat macam mana, sekreatif yang boleh yang itu adalah content you all. Modul tu content, idea you all yang you all akan present nanti kat live. So buat je point-point tapi kena tunjuk kat saya dulu. Alamak, saya punya bateri nak mati. Okey doktor. Okay, kena tunjukkan kat saya dulu tau content you all sebelum you all nak present live. Soalan lain? Kertas kerja hantar dalam minggu ni juga. Kalau siap malam ni hantarlah. Sekejap je. Kalau nak ikutkan minggu ni kena hantar kertas kerja. Boleh dah bincang dengan rakan-rakan bila nak buat live. Apa tajuknya. Kita buat enjoy-enjoy je. Okay? Nanti. Okay, soalan lain?
Soalan lain? Ada soalan lain tak? Yang perbincangan moderator yang doktor cakap tadi tu macam mana? Itu terpulang tau. Kalau you all nak buat live tu dalam bentuk forum. Kan? Contohnya dalam grup tu ada 5 orang. Seorang jadi moderator, seorang 4 lagi jadi panel. So, bincanglah siapa jadi moderator, yang akan tanya, yang host lah yang akan tanya soalan. And then panel pertama siapa, apa yang dia nak cakapkan. Panel kedua siapa, apa isu yang dia nak bincangkan. Panel ketiga siapa. Kena, setiap orang tu kena buat poin-poin diorang, kena ada skrip. Okay, gabungkan semua dalam satu template, dalam satu dokumen. Hantar kepada saya sehari 2 sebelum live. Okay, supaya saya boleh tengok. Dan saya bagi, yelah saya tengoklah kalau sesuai tak sesuai untuk di live kan. Boleh, faham tak yang bertanya? Anda kata Okay. boleh, you all, Apa doktor cakap dulu? tak buat forum pun boleh buat lain. Tapi sekarang ni forum lah, nak bagi semua orang involve kan. So mungkin itu yang paling sesuai. Tak pun seorang ambil isu-isu sendiri, buat macam conference ke, macam-macam boleh. Nak buat lakonan ke, kok nak berlakon kan. Kok nak berlakon pun boleh, you know. Apa lagi? Pidato pun boleh. Sekali asalkan you present kepada masyarakat. Gitu. Selalunya orang buat tazkirah je kan. Share-share macam tu je. Tak payah susah sangat. Seorang ambil satu isu. Pilih satu tajuk besar, pecahkan kepada 3-4 orang. Tengok pada ahli kumpulan. Seorang ambil isu ni, seorang ambil isu tu, seorang ni. Okay. Buat live dekat Facebook. Kat IG boleh tak kita ramai-ramai? 5 orang contohnya, boleh tak? Sepatutnya dah boleh dah, tapi kena update kot. Yeah. Okay. Tahu saya 2-3 orang je. Setakat ni saya nampak paling ramai pun. Bolehlah mana-mana. Pilih, you all bincang sama ahli. Mana yang sesuai. Mana tarikh bila nak buat, apa tajuknya. Nanti setiap orang